Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan di alam maya untuk teman-teman yang sempat melayari live saya malam ini. Semoga saudara sihat walafiat. Apa khabar saudara Man? Terima kasih Man. Lawa amoy teman ya. Saudara Mustafa Alias, Waalaikumsalam. Saudara Khairul Paklang. Terima kasih Man, besar hatinya tu. Fu Wui, thank you for present here. Harimau Berantai, Berakhir Mandarita, Azlan Yuk, Saudara Salim Yasin, Rubidin, apa khabar Bi? Bersama dengan pasangannya, Harimau Berantai, Abu Names, Openg Temung, Ibrahim Cik Muda, Syukur Jamil, Asni bin Sulaiman, Asnadi bin Sulaiman ya, Saudara Mak Fauzi Buang, Saudara Nur Azwa, Rosila, Hisham Sabu, apa khabar saudara? Hisham Sabtu ya, Hisham Sabtu. Sebab tulisannya kecil sangat saudara, kerana saya tak nampak malam dah tua. Saudara Radia Razak, Lan Biasung, Hashim Atan, apa khabar saudara? Terima kasih. Maslah Mazin, Rosnin Kurongot, orang Sabah, Samsudin Mazin, Faridan Idan, Fau GH, Hashim Aliah, apa khabar orang Melaka? Syarifuddin Abu Bakar, Muhammad Fauzi, Bahari Anissah, serta teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf kerana masa berjalan, saya menyediakan sekitar dalam 1-2 minit untuk menyantuni pada teman-teman yang sempat bersama dengan saya, dan yang lain itu akan saya santuni usai saya memberi pencerahan malam ini saudara ya. Saya perlu memberi laporan kedudukan sekarang. Hari ini tanggal 24 Syawal, Jumaat 4 Jun. Hari ini nampak gayanya ada sedikit kelegaan walaupun jumlahnya masih lagi mengerikan, iaitu semalam 8,209. Dan hari ini laporan yang saya terima daripada Kementerian Kesihatan adalah 7,748. Masih lagi merupakan jumlah yang tidak begitu menyenangkan kita, kerana warga terkumpul sudah pun 603,000 saudara. Sudah melewati setengah juta, 603,122 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dengan hari ini saja kematian adalah 85. Artinya hari ini sudah berjumlah keseluruhan warga kita yang menemui maut kesan daripada jangkitan virus corona adalah 3,182. Bukan jumlah yang sikit ya Saudara Mokhtar, Saudara Mat Amin, Farid Abidin. Ya saudara terus share ya. Saya mengharapkan bila saudara share, ramai dapat mendengar pencerahan ini. Terima kasih dan saudara memberi saya semangat. Kalau like tu saya tahulah saudara tekan like, tapi yang pentingnya lah orang lain juga dapat bersama dengan kita ya. Saudara Mak Nasir, saudara Kendrick Fu, Mayang-Mayang ya. Dan laporan di negeri, Perlis ada peningkatan semalam 5, hari ini 8. Di Kedah juga susut, semalam 2373, hari ini 263. Wah, di Pulau Pinang, anak-anak mami, anak-anak combi, mama, awak lagu tu. Semalam elok dah, lega dah semalam. Semalam lega. Semalam 407, dia turun 303. Tiba-tiba hari ini meningkat balik 376. Ya Cik Kamaria. Di Perak, Yop, semalam 384, hari ini 371. Leganya tak banyak mana pun. Jadi berusahalah kita menjaga kebersihan diri. Di Selangor, alhamdulillah dia turun, semalam 3,125, hari ini 2,612. Jumlah di Selangor keseluruhannya adalah 197,459. Begitu juga di Wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan meningkat, semalam 801, hari ini 851. Di Putrajaya susut, semalam 33, hari ini 20. Tetapi di Negeri Sembilan ni, saya hairan bagaimana gelembung di Negeri Sembilan begitu meningkat, begitu ketara ya saudara. Artinya dah 4 hari berturut-turut ni Negeri Sembilan meningkatnya. 4 hari lepas di Negeri Sembilan jumlahnya 397. Kemudian dia meningkat 586. Kemudian 576 dan hari 709 orang warga Negeri Sembilan yang dijangkiti oleh virus corona. Sedangkan di Melaka walaupun meningkat, tetapi 2 orang lebihannya, semalam 322, hari ini 324. 234. Susut hari ini di Melaka. Di Johor juga susut, semalam 752, hari ini 446. Di Pahang ada peningkatan, semalam 135, hari ini 146.
Di Terengganu juga ada peningkatan. Semalam 127, hari ini 203. Di Kelantan, Alhamdulillah. Cik, Mek, Abang, saya belakang. Tahniah dah turun dekat Tara. Dah nampak ke? Penurunan di Kelantan begitu melegakan. Dah 2 hari berturut-turut. 2 hari lepas 541, kemudian dia turun 414. Hari ini di Kelantan 286. Kira teruskan. Saya rasa kesannya kalau kita duduk di rumah, jaga kebersihan, pastikan ada penjarakan sosial. Perkara ini ya, Saudara Datuk Yunos Yaakob, pasti kita dapat lakukan memutuskan jaringan ini. Sebab di Kelantan begitu nampaknya penurunannya begitu ketara. 414 kepada 286. Comel. Di Sabah ada peningkatan. Terus sini, berhati-hati. Sebab musim hujan begini, siang panas, malam dia hujan sejuk, maka virus corona ini mudah merebak. Saudara, dia tak kisah virus ni siang ke malam ke, dia berterusan. Di Sabah 203 naik 287. Cuma di Labuan, sebagaimana saya berbual dengan salah seorang wakil rakyat di Sabah, beliau memberitahu pada saya memanglah di Labuan begitu ketara sekarang ni. Warga pemimpin di Sabah juga agak terperanjat bagaimana Labuan hari ini bertambah, kerana semalam 62, hari ini 230. Di Sarawak juga ada peningkatannya. Tidak ada kelegaan, dia turun sekejap dia naik balik. Tapi di Sarawak ni 4 hari lepas 703, kemudian dia turun 588, kemudian dia naik balik 594 dan hari ini naik 706. Itu secara laporan di setiap-setiap negeri. Dan saya ingin mengutarakan pandangan daripada Persatuan Doktor-Doktor Perubatan yang menzahirkan pandangan mereka kenapa pihak kerajaan masih lagi hanya meletakkan satu saja sumber untuk mengurus ataupun untuk mencegah jangkitan virus corona, sedangkan boleh digunakan ubat-ubatan lain. Jadi bukan hanya kita bergantung hanya kepada vaksin. Itu saja yang disuarakan oleh warga doktor-doktor yang merasakan bahawa perlu ada alternatif. Kerana sebenarnya selain daripada vaksin, ada ubat yang lebih berkesan, katanya itu Ivermectin. Ivermectin ini ialah katanya terbukti mujarab boleh digunakan di lebih 30 buah negara. Jadi kenapakah negara kita tidak menggunakan ubat tersebut? Sebab itu kalangan doktor-doktor pakar menimbulkan persoalan kerana pimpinan kita dilihat hanya bergantung pada satu. Kita tak boleh letakkan semua telur dalam satu bakul. We cannot put all the egg in one basket. Kalau keraga itu atau bakul jatuh, hancur semua telur ini. Jadi kalau kita hanya meletakkan kepada vaksin semata-mata, saya bukan menentang vaksin. Vaksin inilah sebagai salah satu usaha yang kita bersetuju, rakyat semua bersetuju, sebab itu ramai mengambil suntikan. Tetapi dalam waktu yang sama, boleh kita gunakan juga perubatan sampingan yang lain yang kalau ada terbukti ia berkesan. Sebagaimana 30 buah negara menggunakan Ivermectin. Jadi janganlah dengar cakap seorang menteri saja ya. Ini bila Menteri Sains dan Teknologi kata only vaksin. Vaksin pun ada 3-4 jenis. Slovak lah, Zeneca lah. Semua benda-benda begini boleh, bukan tak boleh. Tetapi carilah alternatif. Ini saya melihat macam kita melakukan vaksinasi ini macam kita suntikan cacar dan sebagainya dahulu. Ketika dulu kita kecil-kecil dulu kita cucuk cacar, anti malaria, anti TB, dan begitu juga kita dulu anti kolera. Apakah hanya kita meletakkan vaksin semata-mata? Boleh kita cucuk, kita melakukan injeksi ataupun vaksinasi. Tetapi dalam waktu yang sama, jika ada penjangkitan, jika ada orang yang dijangkiti oleh virus corona, segera ambil ubat ni, jadikan sebagai treatment. Jangan dibiarkan pesakit itu terlantar dekat hospital. Saya lihat banyak. Dan hari ini ketua pengarah pun agak resah kerana katil-katil di hospital semua penuh. Jadi kalau rawatan, saya melihat gambaran teman-teman menghantar kiriman bahawa setengah-setengah tu mereka yang ditempatkan, dimasukkan dalam ward, cuma diberi vitamin, kalau batuk bagi ubat batuk, bukan ubat untuk merawat jangkitan virus corona. Ini cadangan lah yang dinyatakan oleh kalangan doktor-doktor pakar, bukan saya. Saya tengok kiriman begitu, saya harus mewar-warkan supaya dapat dijadikan alternatif.
Bukan hanya bergantung pada vaksin, saudara. Saya banyak dapat, tapi ingat mungkin malam besok saya akan memberi pencerahan bulan ke bulan bagaimana kedudukan turun naik gelombang virus corona menyerang negara kita sejak awal. Dan terbukti, memang dari segi data-data yang saya dapat, terbukti virus corona ini mendadak naiknya adalah selepas saja kita mengadakan pilihan raya negeri Sabah. Selepas peristiwa tersebut, 2 hari lepas itu, setelah semua yang pakar-pakar pergi berkempen, balik ke Kuala Lumpur dan sebagainya, maka wabak tersebut menjadi outbreak dan merebak ke seluruh negara. Suka tak suka, kita mesti menerima hakikat bahawa punca pilihan raya negeri Sabah itu adalah merupakan antara penyumbang ke arah wujudnya sampai sekarang ni tak selesai-selesai lagi masalah virus corona yang menyerang, bukan hanya menyerang rakyat, menyerang kehidupan ekonomi kita. Dan mereka yang bertanggungjawab mengadakan pilihan raya tersebut kerana perebutkan kuasa, akhirnya rakyat yang menjadi taruhan. Itu saudara tentang virus corona. Kita masuk dalam perkongsian. Kita berkongsi dengan sabda junjungan, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka buruk, kerana prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mendiamkan. Janganlah suka mencari-cari isu, saling mendengki, saling membelakangi, serta saling membenci. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini hadis ini adalah riwayat daripada Al-Bukhari, hadis yang ke-5777, dan daripada Ibnu Kathir, statusnya adalah hadis sahih. Pengajarannya, Islam mengajar agar kita menjauhi prasangka buruk pada orang lain, dan Islam menyuruh agar kita mendiamkan diri jika kemungkaran berlaku di depan kita. Perlulah dicegah dengan apa juga kemampuan. Jadi setiap Muslim dilarang mencari-cari ada kelemahan orang lain. Jadi setiap kita juga dilarang saling mendengki. Muslim dituntut agar berusaha menjaga tali persaudaraan sama Muslim, menjaga persaudaraan dengan menjauhi buruk sangka, tidak mencari kelemahan orang lain, jangan berdengki, mengelakkan perasaan benci membenci. Jadi artinya jangan ada benci sama kita, sama umat Islam. Sepatutnya kita tautkan kasih sayang kita. Tapi kadang-kadang nak buat macam mana? Politik memisahkan kita. Politik menjarakkan kita sama umat. Itu keadaan saudara. Baik saudara. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000 yang masih belum tuntas. Sebenarnya dah kawarir hujan lebat. Benar, saya di luar tadi pun dengan kawan buruh. Sebab itu saya katakan bahawa musim sekarang ni siang panas, malam hujan bukanlah benda suasana yang baik. Jadi jaga kesihatan, jaga kebersihan. Darurat, PRK, lockdown, kes naik apa benda ni, cincang mohong. Saya akan beri pencerahan sebentar lagi. Sabar saudara. Kita masih lagi menanti pengumuman tentang moratorium dan sebagainya. Semalam saya dah ulas dengan begitu panjang. Kumpulan wang simpanan pekerja tak boleh nak cakap apa. Dah, kita masuk hari yang keempat lockdown. Jadi hari yang keempat jugalah pejabat kumpulan wang simpanan pekerja ditutup. Nak buat macam mana? Saudara, terima kasih John, Cik Mansur, Zainul Azhar. Tajuk malam ini adalah pembaharuan dalam kepimpinan politik. Pembaharuan dalam kepimpinan politik perlu kita lakukan sekarang, tetapi sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu apa kata Pak Nazir dalam pantunnya. Kata Pak Nazir, Kak Sarah membuka laci, hati dirasa berdebar-debar. Apabila marah mengundang benci, inilah masa belajar bersabar. Jadi kalau kita rasa marah, kita kadang mengundang kebencian. Bila ada rasa benci, waktu ada lagu tu, jangan ada rasa benci di hatimu. Jadi inilah masanya untuk kita belajar sabar. Kemudian kata Pak Nazir lagi, anak landak tepi baldi, kemudian berlari ke tepi pasu. Jika tidak berakal budi, mudah diri dimangsa nafsu. Jadi kalau kita tidak ada akal, tidak ada budi, tidak ada perketi, maka mudah diri kita menjadi mangsa kepada nafsu. Jadi untuk itu kita harus berwaspada selalu. Terima kasih Pak Nazir, indah pantunnya dan menegur dengan baik. Saya harus memberi peringatan. Memang saya kena bagi sawah malam sebab peguam saya bagi tahu kena cakap. Tidak nanti dia kata in case tersalah orang buat, nanti dia kata saya in trouble.
Jadi mereka yang menyunting semula live dan masuk ke channel YouTube ataupun mana-mana channel ataupun syutingan, maka anda adalah bertanggungjawab atas syutingan tersebut. Saya tidak bertanggungjawab di atas sebarang permasalahan, saudara ya. Jadi kalau saudara berinteraksi dengan saya tidak ada masalah, tapi kalau saudara sunting potong 5 minit, 15 minit itu urusan anda. Saya tak tanggungjawab sebab saya tak ada masa dan saya tak ada kemampuan untuk melayari semua suntingan-suntingan tersebut. Dan saya mohon kalau saudara untuk berinteraksi, saya kalau boleh saya tak nak usir anda daripada wall saya. Tapi kadang-kadang bila saya tengok selepas saya memberi pencerahan, ada yang mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak menyenangkan. Bahasa-bahasa yang memaki hamun. Kalau saudara rasa bahawa saya ini mempertahankan pimpinan daripada parti saya, jadi saudara tak boleh marah sebab saya dah bagi tahu awal, saya warga UMNO. Saya harus mempertahankan parti saya. Dan saya harus menceritakan yang benar. Jadi mungkin saudara tegas hati sebab pimpinan anda di sebelah sana tu hari ini tidak sunyi dia melakukan kebabagaian, kebobrokan. Jadi perlu ditegur, perlu di-highlightkan supaya rakyat sedar. Ini keadaannya. Jadi kalau saya meletakkan UMNO itu sebagai salah satu perjuangannya, anda tak boleh nak marah sebab saya adalah orang UMNO. Saya bukan ahli UMNO, saya orang UMNO. Ini cakap terus terang, saudara. Kerana itu saya harus menyantuni. Lebih-lebih lagi, pimpinan-pimpinan saya adalah UMNO. Saya harus mempertahankan presiden saya. Buat macam mana pun, beliau adalah presiden saya. Presiden saya, Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi. Itu realitinya. Jadi saudara jangan marah. Bila saya membuat pencerahan ini, saya mempertahankan UMNO. Saudara? Dan kalau saya ini nak masuk tak ada masalah. Tapi selalu saya katakan, we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara, hari ini saya agak terkesan bila membaca tulisan daripada yang bahagia Tan Sri Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan, Tan Sri Nur Hisham. Saya baca apa katanya. Dia kata, bantulah, selamatkanlah sistem kesihatan negara yang bakal lumpuh sekiranya peningkatan kes COVID-19 tidak terkawal. Beliau juga sudah diserang oleh rasa resah, susah hati. Sebab itu minta bantu daripada rakyat. Dia kata kalau keadaan berterusan, kita akan lumpuh sistem kesihatan kita. Sekiranya kami rebah, ini kenyataan beliau, sekiranya kami rebah, anda dan ahli keluarga anda mungkin tidak akan menerima rawatan kesihatan yang sebaiknya. Jika lebih malang, tiada lagi katil untuk anda di hospital. Apatah lagi jika anda tenat dan kritikal, tetapi katil ICU sudah penuh semuanya. Petugas-petugas Barisan Harapan sudah penat. Saya bila dengar terkesan di hati saya bila dia kata petugas-petugas di Barisan Harapan semakin penat. Tapi kami masih gagahi demi menyelamatkan nyawa anda. Itu catatan daripada Ketua Pengarah. Bila merayu sedih. Saya pun melihat gambar-gambar kita punya frontliner yang bertugas bila mereka mengenakan pakaian PPE itu memang berpeluh-peluh panas tu, kesian mereka. Jadi sebab itu beliau meminta supaya kerjasama dengan kita. Dia minta bukannya kita nak bagi duit, tidak. Dia cuma minta kerjasama. Pertama, adakan penjarakan sosial, jaga kebersihan, jangan keluar rumah saat kita mengadakan perintah lockdown ini. Itu sahaja. Jadi saya bila membaca ungkapan kata-kata daripada Tan Sri Ketua Pengarah, sedih juga. Malahan tadi saya tengok ada kiriman saya pun tak boleh nak siarkan ya, bagaimana cara mereka mengendalikan bilik-bilik mayat warga kita, saudara kita umat Islam yang terkorban kesan pada COVID. Bagaimana mayat itu dikeluarkan, tidak dikapankan. Kemudian memanglah ya mereka yang mati begitu dianggap sebagai mati syahid, kena disemayangkan, bawa ke tanah perkuburan yang tak boleh adik-beradik tengok, cuma pekerja-pekerja saja. Bayangkanlah pekerja-pekerja di frontliner di hospital, mereka harus menguruskan mayat-mayat yang dijangkiti oleh virus corona ini. Mereka tidak memperdulikan keselamatan dari mereka. Jadi saya haraplah kita harus memberi perakuan bahawa frontliner kita, terutama anggota polis yang bertugas di jalan-jalan raya, memeriksa keselamatan, jangan kita marah. Santuni mereka dengan beri senyuman dan bertanya khabar, kesian mereka bertugas. Kemudian begitu juga yang bawa ambulan, begitu juga hospital attendant, pembantu hospital, begitu juga nurse yang bekerja 24 jam.
para doktor, tak kisahlah doktor muda ke doktor tua. Semua ini lain tidak ada semata-mata untuk menyelamatkan dan memberi rawatan terbaik untuk warga kita. Seharusnya mereka inilah warga yang perlu disantuni. Sebab itu saya akan tersinggung kalau saya tengok atau saya lihat pihak pemimpinan kerajaan kadang-kadang mewawarkan, oh kita bagi frontliner RM500, takkan itu nilainya. That is not the value. Tolong jangan valuekan segala penat lelah mereka ini dengan wang ringgit. Mereka ikhlas. Jadi kita warga Cita Damai mesti juga ikhlas menyantuni mereka ini. Ini apa, kita mengharapkan supaya agar apa frontliner kita ini dinilai. Jangan saudara kita memandang enteng kerana kebiasaan saja. Saudara Taramsyah, jangan minta dengan rakyat, minta dengan menteri-menteri itu. Betul. Dan hari ini saya berterima kasih dan saya seronok hari ini. Sebab itu saya katakan saya tak peduli sama ada mereka itu daripada parti lawan ke atau daripada parti lain ataupun daripada bukan daripada UMNO. Tapi kalau pimpinan itu baik, saya akan katakan satu baik. Saya kena kata yang benar. Saya tak boleh mengatakan baik. Saya melihat hari ini sahabat saya daripada parti PAS. Dia bukan lebay ni nampak ni. Iaitu ahli parlimen Kuala Krai. Iaitu Yang Mohd Saudara Abdul Latif Abdul Rahman. Saya melihat bahawa murni hatinya kerana beliau menyediakan pelancaran gubuk makanan. Gubuk makanan itu pondok makanan untuk warga Kuala Krai. Inilah sepatutnya dilakukan oleh pimpinan. Yang saya katakan mereka kena santun setiap rakyat yang berada, yang memberi undi, memberi kepercayaan kepada mereka. Inilah masanya pimpinan turun ke gelanggang. Tapi saya lihat Saudara Abdul Latif Abdul Rahman mendahului geng-geng lebay ni. Dan beliau mewujudkan gubuk makanan untuk warga Kuala Krai. Jadi beliau dengan rendah hati melancarkan gubuk tersebut kepada warga Kuala Krai yang terkesan. Gubuk makanan ni katanya elemennya beberapa keperluan asas untuk rakyat yang memerlukan. Ia akan diletakkan di 39 stesen. Dia letak di 39 tempat dalam kawasan pilihan raya Kuala Krai, iaitu di rumah setiap penghulu mukim termasuk penghulu kaum Cina dan India. Jadi dia menyantuni semua. Inilah cara Islam. Inilah pimpinan Islam. Dia tak peduli you bukan Islam pun. Ini terbaik ni. Saya ucapkan syabas kepada pimpinan ahli parlimen daripada Kuala Krai. Kita kena bercakap yang betul. Sebab macam mana ni ketua bahagian Kuala Krai tak dengar cerita lagi. Saya tak dengar pula lagi ketua bahagian UMNO Kuala Krai, timbalan ketua UMNO bahagian Kuala Krai, ketua pemuda Kuala Krai, tak dengar. Yang saya dapat tahu bahawa gubuk makanan dia ada. Jadi warga kampung yang perlu kepada bantuan makanan, mereka boleh datang terus ke rumah penghulu mereka untuk mendapatkan bekalan makanan yang diperlukan. Dah disediakan. Bagi warga Cina dan India, mereka juga boleh mendapatkan bantuan makanan daripada penghulu tanpa mukim. Yang mewakili mereka di Dun Mengkebang dan Dun Kuchil. Manakala warga Cina di Dun Manik Urai dan warga India di Dun Dabung boleh dapatkan daripada penghulu mukim mengikut kampung mereka. Jadi dalam masa yang sama, dia kata beliau mengajak teman-teman yang prihatin dengan untuk nasib warga di Kuala Krai. Sebab Kuala Krai dulu waktu banjir adalah antara kawasan yang paling teruk mengalami banjir bila banjir besar melanda di Kelantan. Jadi berdasarkan pengalaman menguruskan banjir besar di Kuala Krai, sebab dulu masa waktu itu UMNO Barisan Nasional menjadi wakil rakyatnya. Tak silap saya Sir Ramzi waktu itu ketua bahagian. Kita masih lagi memerintah waktu itu di pusat, tapi keadaan di Dewan Negeri memang pas lah. Tapi melihat daripada pengalaman, waktu itu beliau bukan ahli parlimen, orang lain jadi ahli parlimen Kuala Krai. Jadi selepas pilihan raya, hari ini beliau menjadi ahli parlimen, beliau melaksanakan gubuk makanan untuk warga Kuala Krai. Jadi kepada teman-teman yang nak bersama dengan beliau, boleh menyumbang. Sama ada nak menghantar makanan, nak menghantar wang sumbangan, bolehlah menghubungi Pusat Operasi di talian 011 294 8231. 011 294 8231. Jadi kepada mereka yang ingin beri sumbangan dalam bentuk wang ringgit ataupun program ini boleh salurkan melalui akaun Pertubuhan Masyarakat Sejahtera. Beliau mewujudkan satu akaun Pertubuhan Masyarakat Sejahtera Kuala Krai. Nombor akaun dia 381 8562 808. 381 8562 808. Setelah anda masukkan derma anda dalam tabung itu, bolehlah WhatsAppkan keratan resip
kepada 011 294 8231. 011 294 8231. Tahniah, syabas. Kita mengharapkan inilah pimpinan yang kita harapkan, yang akan menjadi harapan naungan rakyat. Bukan hanya bila waktu nak pilihan raya kamu datang sini rakyat. Betul kau Dato'. Kuala Krai, UTK penyokong PAS. Saya tak kisah sama ada mereka penyokong PAS ke, penyokong keadilan ke, penyokong PBM ke. Kalau baik, saya kata baik. Itu pendirian saya. Jadi begitu juga kalau pimpinan tak betul, saya akan songsong. Tukar saudara-saudara boleh lihat mana ada live-live saya. Ke barisan kabinet yang ada. Bahawa kalau tak betul, menteri daripada UMNO saya baru teruk. Kerana lebih senang saya mengkritik pimpinan saya daripada orang lain untuk sebat kita. Dan hari ini alhamdulillah lah nampak gayanya. Bahawa hari ini sudah ada pertemuan, sudah ada mesyuarat antara menteri Jabatan Perdana Menteri lebih RM20 dengan speaker Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Itu ke arah untuk mewujudkan besar kemungkinan Dewan Negara, Dewan Rakyat, Parlimen akan dibuka. Tapi kali ini bukanlah dikatakan menurut satu kenyataan media yang disiarkan tadi, petang tadi saya nampak bahawa Parlimen ini bersidang ada dua cara. Satu cara hybrid dan satu cara bersekemuka. Nah, kita rasa ini sepatutnya lah. Sudah sampai masanya. Dewan Parlimen dibuka sebab banyak masalah. Dan akhirnya mereka kena ikut juga kehendak rakyat. Sebab itu selalu saya katakan, rakyat adalah segala-galanya. Suara rakyat adalah kuasa keramat. Jadi jangan ingat lebay duduk kat situ sebagai menteri. Ia jaga haiwan Parlimen ni boleh berselindung dengan kepelbagaian helak. Dan cuma saya rasakan kalau tadi dah buat mesyuarat, kalau ada keputusannya, maka ada Parlimen nak diadakan, mungkin kalau mereka keputusannya minggu depan, jangan lupa bahawa kena tunggu 28 hari. Sebab sebelum Parlimen bersidang, mesti dikeluarkan notis 28 hari. Dia bukanlah immediate. Saudara Adam Shah, lebay malang. Itu dia memanglah. Suka tak suka dia kena buat juga. Tetapi saya nak lihat kerana kita sekarang ni bulan Jun, Julai, Ogos. Dan UMNO sudah memberi ketetapan 1 Ogos. Dan perintah ini darurat, dia akan berakhir pada 1 Ogos. Sebab saya katakan, suka tak suka mereka kena mengadakan pilihan Parlimen. Nak lari ke mana? Satu hari kamu sampai juga ke tempat itu. Jadi dalam keadaan begini, saya merasakan bahawa inilah masanya rakyat akan dapat melihat suara mereka, sama ada mana-mana ahli Parlimen, wakil rakyat itu menyuarakan pandangan mereka. Saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku sekarang. Standby UTK Ogos lah tu. Itu kenyataan daripada Datuk Seri Taqiyuddin bin Hassan. Pak lebay RM20. Okey saudara. Now, kita melihat sebenarnya total lockdown ni nampak tempang. Dan 4 hari kita melaksanakan lockdown, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Lockdown. Kerana Perintah Kawalan Pergerakan Lockdown 3 so ni dilihatkan kerana banyak campur tangan pihak-pihak tertentu. Malahan mula-mula katanya tak boleh buka perniagaan. Hanya 17 sektor saja. Tapi kita dapat ada di kawasan Pantai Timur tu, negeri-negeri Pantai Timur tu, kedai kasut pun boleh buka. Kedai baik kasut pun boleh buka. Apa keperluannya, apa kepentingannya dalam kita menghadapi lockdown ini? Dan kedai untuk ambil gambar, kedai fotografi. Dalam saat orang menderita, duduk di rumah, tapi kedai. Jadi bukankah ini untuk memudahkan pergerakan? Jadi kalau ini berlaku, artinya matlamat untuk mengadakan Perintah Kawalan Pergerakan ini tidak kesampaian. Sebab itu kereta-kereta jajaran masih lagi kita nampak di jalan raya dari segi laman sosial yang kita lihat. Masih lagi. Jadi dalam keadaan sekarang ni, apa pentingnya kedai kusien kereta dibuka? Ini saya dapat. Sebab itu, pakar kesihatan awam Dr. Muhammad Farhan Rusli, dia menegaskan MITI tidak seharusnya menjadi penentu tunggal dalam memutuskan sama ada sesuatu sektor perniagaan itu dianggap sebagai perkhidmatan penting atau tidak. MITI ini bawah kementerian siapa lagi? Azmin Ali. Menyerahkan kepada MITI untuk memutuskan, iaitu kelulusan yang dikatakan sebagai kelulusan penting, samalah seperti mereka melabelkan setiap sektor dan perniagaan sebagai penting.
Jadi bila dibuat itu bukan kesalahan mereka, sebab itu 950 syarikat boleh beroperasi. Dan sebab itu menurut kepada Dr. Zainal Arifin Omar, dia kata kita tidak akan berjaya dalam peperangan ini. Dia meragui. Pakar Kesihatan Awam menjangkakan Sekatan Pergerakan Penuh SPPP, itu total lockdown ini, mungkin mengambil masa 3 bulan sekiranya kerajaan mahu melandaikan lekuk jangkitan COVID-19, terutama selepas pembukaan banyak sektor ekonomi. Jadi Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, beliau sebagai Presiden Persatuan, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar berpendapat kelonggaran di sektor ekonomi serta ketidakpatuhan kepada prosedur operasi standard SOP menyebabkan penularan dalam komuniti dan jangkitan baru terus meningkat. Jadi tujuan SPP ini untuk kita mengekang pergerakan dan mencegah jangkitan baru. Tapi ia tidak berlaku sekiranya SPP ini tidak diperketatkan. Masa kita ada 2 minggu. Terlalu pendek. Sebab itu, besar kemungkinan akan ada lanjutan lagi. Kalau masih lagi bebas, memanglah pukul 8 malam tutup, semua orang tak ada keluar rumah. Itu PKP pun memang ada. Tapi bila kita adakan lockdown ini, total sepatutnya. Tutup dengan kilang-kilang. Tetapi apa kita dapat? Kilang-kilang masih beroperasi. Bila kilang beroperasi, ada dia punya pekerja-pekerja, terutamanya pekerja dari luar negeri, buruh-buruh asing apa semua ni, mereka duduk dalam rumah yang satu rumah sampai 20 orang, 30 orang yang tidak terkawal dari segi aspek kesihatan. Maka penularan itu berterusan. Apa yang berlaku di Melaka semalam, habis satu kilang 290 dia dekat Batu Berendam, kilang elektronik, hanya kerana nak memenuhi hasrat kapitalis. Mereka tuan-tuan punya syarikat itu nakkan terus beroperasi. Malahan ada syarikat yang membuat topi keledar. Dia mengaku bahawa dia bukan buat topi keledar, tapi dia buat produk lain dalam borang yang diisi. Bila pihak penguasa, pihak polis pergi cek ke kilang tersebut, ternyata dia bukanlah essential product ataupun produk-produk yang penting untuk mengatasi COVID-19. Buat topi keledar pun boleh. Akhirnya kena denda RM10,000. Itu keadaan sekarang. Jadi dalam keadaan sekarang ni, dia kata, bayangkanlah jika satu kilang sahaja dan pekerja yang kita bergerak ke sana sini, termasuk ke pasar raya dan menjangkiti orang lain pula, kita tidak akan berjaya dalam peperangan ini. Itu kenyataan daripada Dr. Zainal. Dan membuka supermarket juga adalah satu keadaan yang tak sepatutnya. Kenapa tidak ikut macam mana apa yang dilakukan oleh ahli parlimen daripada Kuala Krai? Sebab inilah masanya. Saya tengok juga satu video tu, sahabat kita bloggers, dia macam menyindir lah. Kita ada lebih kurang 520 kawasan Dewan Undangan Negeri, 222 kawasan parlimen. Sekarang ni ada 220 ahli parlimen. 220 ahli parlimen, 522 Dewan Undangan Negeri, wakil rakyat. Kalau mereka berfungsi, tak ada masalah. Kedai-kedai tak payah buka. Kalau mereka kreatif macam mana dia buat oleh dia ahli parlimen Kuala Krai, maka rakyat boleh duduk rumah. Sebagaimana yang dilakukan di Jerman, bagaimana dia lakukan di England. Dan selepas itu, Menteri Sains dan Teknologi pula tu janganlah memikirkan ikut cakap dia saja. Gunakanlah khidmat Persatuan Doktor-Doktor Perubatan swasta. Mereka punya klinik, mereka punya hospital. Gunakanlah perkhidmatan mereka. Ini tidak kamu letakkan rakyat semua berbaris lah semua macam buat dekat PWTC. Ini bila berbaris tu adalah jangkitannya. Saudara, ini keadaannya. Kalau dia start wakil rakyat, berganding tangan, berganding bahu bersama-sama dengan pegawai-pegawai perubatan, pimpinan-pimpinan parti di peringkat bahagian. Ini masa peperangan. Ini bukan soal kita meletakkan kepartian. Ini masa sama ada kamu daripada UMNO, kamu daripada DAP, kamu daripada PAS, kamu daripada Keadilan, kamu daripada BBM, tak kisah. Semua turun menyantuni dan gunakan klinik-klinik. Dapatkan senarai. Cari, kalau kamu ada pengaruh, dapatkan pengaruh di kalangan warga kamu, penyokong-penyokong kamu, pastikan dan bawa pergi klinik. Ini orang saya. Dapatkan date-nya bila. Dan tak ada masalah. Mereka akan turun bila sampai waktunya untuk dia nak mendapatkan vaksinasi.
Ini tidak. Harapkan MySejahtera. MySejahtera pun sekarang kita tahu lah macam-macam cerita lah. Orang yang buat server MySejahtera tu pun katanya, saya tak tahu. Macam-macam mengatakan sampai menggunakan peruntukan sebanyak 70 juta. Apa hal nak buat satu portal pengendalian untuk orang mendaftar dan sebagainya? Bukanlah MySejahtera saudara, tapi portal untuk vaksin ni katanya 70 juta. Saya kata mengarut. Benda tu boleh buat 5-6 ribu je. Nah, itu keadaan saudara. Jadi kadang-kadang mereka mahu mencari keuntungan di sebalik kepedihan rakyat. Ini yang membuatkan kadang-kadang kita menjerit. Itulah keadaan saudara yang saya merasakan sudah dah tak terbendung lagi. Dan hari ini pula ni timbul pula dalam Facebook. Satu lagi cerita ni. Iaitu cerita tentang bagaimana Menteri Perdagangan dan Perniagaan Azmin Ali menzahirkan kesalnya lah apa semua berhubung dengan tular dalam Facebook mengatakan dia berbalah dengan Datuk Ismail Sabri. Kesan daripada Datuk Ismail Sabri membuat gambar kiriman, dia tutup pintu, saya dah tutup pintu utama. Kemudian tetapi titik. Jadi orang semua merasakan bahawa ada perbalahan dia, tapi dia menafikan. Tidak ada perbalahan sebagainya. Tapi seronok juga hari ni. Ni Datuk Ismail Sabri dia hantar pula lagi satu kiriman hari ni. Ini memang bagi saya cynical. Ini bagi saya ini satu sindiran cukup tajam. Setelah Azmin Ali menafikan tak ada masalah antara dia dengan Datuk Ismail Sabri, hari ni Datuk Ismail Sabri mengatakan bahawa saya berkesempatan lama dah akhirnya dapat juga makan nasi ayam kunyit. Dia kata nasi sedap, murah, iaitu nasi ayam goreng kunyit. Kata, saya gelak tu kerana perkataan kunyit. Dan itu tular dalam ni. Terpulanglah kepada saya. Tapi bagaimanapun kita melihat bahawa apa yang berlaku sekarang ini kerana memang tidak dapat dinafikan. Bahawa Azmin Ali ni seolah-olah nak tunjuk bahawa diri dia lah terhebat. Ismail Sabri pun satu hal juga lagi. Sekejap okey, sekejap tak okey. Ndak cakap ndak lah. Kalau nak keluar cakap keluar terus. Saya bukan nak batu api ya. Sebab bila Azmin Ali menafikan, dia kata bahawa kami dalam kabinet, dalam kementerian kita saling bantu membantu tapi kita melihat bagaimana petang tu sebelum Tan Sri Perdana Menteri membuat press conference ataupun membuat sidang keputusan, tiba-tiba boleh beralih keputusan. Sepatutnya semua kelulusan pergerakan hanya diluluskan oleh kementerian Datuk Ismail Sabri dengan Kementerian Dalam Negeri. Tiba-tiba MITI juga The Soul. Kemudian beralih pula bila MITI memberi kelulusan kepada syarikat kilang arak, Ismail Sabri kata kena tutup pula kilang arak. Jadi bila kita nampaklah bahawa memang ada perbalahan. Tapi ini dinafikan oleh Azmin Ali. Azmin Ali ni saya cakap terus terang, 10 perkataan yang keluar dari mulut dia tu, 11 saya tak percaya. 10 patah perkataan sebut ni Azmin Ali, 11 saya tak percaya. Sebab saya tengok, sebab dia ni kalau dia boleh percaya, berapa lama Anwar Ibrahim duk menjaga dia, membelainya. Akhirnya sampai masanya dia bye-bye. Bukannya bye-bye lagi, dia berlasah tu sekarang ni. Dulu dialah pujaan hatiku. Sehingga kan adik-beradik dia bergaduh satu keluarga. Saya lihat apa kata Umi Hafidah. Sudah-sudahlah tu. Jangan jaga anak Ibrahim. Macam-macam lah kita dengar. Sampaikan dia dengan ibu dia apa semua katanya tak tegur siapa. Kerana nak menyantuni Pak Syekh, Big Brothers. Akhirnya sampai waktunya out cikgu. Belakang dia balon dari belakang. Begitu juga dengan Dr. Mahathir. So bila dia tak lepas dia dengan Anwar Ibrahim, dengan Dr. Mahathir, tonlah segala-galanya. Anak angkat Setiasmah, anak angkat Dr. Mahathir. Kita tutan budi lah. Inilah orangnya, inilah pemimpinnya. Kalau dengar musyawarahnya. Walaupun sebelum itu dah balon bagian arak. Akhirnya apa jadi? Dengan Dr. Mahathir pun belakang dia tunjal dari belakang. Saya melihat sebab itu waktu pilihan raya di Chini dulu tu terhegi-hegi. Dia datang menyantuni, bersalam dengan Sri Najib. Saya ingat. Anda mungkin lupa. Saya semua perkara ni saya ingat. Duduk makan semeja, makan nasi lemak pagi lah. Aduh.
Yazid Ajik, Azmin PM, Maidin apa dia? Nak jadi itu gambarannya. Orang yang tak boleh percaya akan melakukan apa saja demi untuk desire dia, kehendak hati dia. Dan saya nak beritahu, tak lama lagi Tan Sri Muhyiddin berkena. Kalau dia boleh lakukan pada Anwar Ibrahim, dia boleh lakukan kepada Dr. Mahathir, dia boleh lakukan pada pimpinan UMNO, dia juga pasti akan lakukan pada Tan Sri Muhyiddin. Sebab itu saya bila dia menafikan hubungannya dengan Ahmad Sabri yang dilihat macam retak, warga netizen melihat ada keretakan, dan dia menafikan, bagi saya 10 dia cakap, 11 saya takkan percaya. Itu keadaannya. Kerana sebab itulah sekarang ni saudara sudah ada kempen. Ini warga sudah menyedari who is Azmin Ali. Sebab itu dah ada kempen mendesak supaya Azmin Ali meletak jawatan. www.change.org www.change.org okey, mengadakan satu kempen, satu pungutan suara, gerakan supaya minta supaya Tan Sri Muhyiddin menyingkirkan Azmin Ali daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Dan sehingga saat ini lebih daripada 150,000 tanda tangan dipungut. Dan setakat ini petisi tersebut telah mengumpul lebih daripada 150,000. Pulangkanlah, tapi teruskanlah. Saya kata, saya tak nak campur itu parti mereka. Cuma saya memberi pencerahan what is happening. Sebab apa yang saya lihat sekarang ni yang memberi ketakutan saya menyatakan bahawa itu hari saya kena cakap juga, iaitu tentang kenyataan daripada Panglima Tentera Udara Diraja Malaysia. Kenyataan Panglima Tentera Udara Malaysia adalah satu benda yang serius, iaitu bagaimana terdapat 16 buah pesawat 3 hari lepas. 16 pesawat tentera udara Republik Rakyat China yang memasuki ruang udara negara kita di Kota Kinabalu dan menghampiri ruang udara nasional pada 31 Mei. Kita tak boleh pandang sepi. Kerana penerbangan pesawat PLAF yang dikesan oleh Radar Pertahanan Udara TUDM daripada Pusat Pertahanan Udara CRC di Sarawak pada jam 11.53 malam, mereka melakukan terbang secara formasi taktikal interim pada jarak 60 batu nautika di antara satu sama lain. Jadi artinya macam satu gerakan. Jadi sebab itu bagaimanapun kita bersyukur mempunyai pasukan tentera udara yang begitu mantap. Terus meminta supaya mereka keluar daripada kawasan kita. Nak agakkan menteri masih sibuk lagi memberi penerangan COVID. Ini gambarannya saudara. Dan nak agakkan menteri luar. Big Brothers. Itulah. My Big Brothers. Sekarang ni konon-kononnya barulah sekarang nak mengantar protes, memanggil duta daripada negara China, menyatakan bahawa Malaysia memprotes dan sebagainya. Nak buat apa? Selama kamu pergi China pun Big Brothers, lepas kamu menganggap mereka sebagai Big Brother abang besar, mereka datang. Jadi saudara jangan lupa bahawa kita ni, negara kita ni, antara kawasan yang menjadi target mereka adalah Beting Patinggi Ali. Di Beting Patinggi Ali inilah wujudnya terumbu layang-layang. Inilah yang menjadi kawasan pertikaian antara negara-negara kita dengan beberapa buah negara termasuk China. Di sinilah juganya wujudnya Spratly Island dan sebagainya. Ini kawasan yang di bawahnya kita tak tahu banyak penghasilan dan kawasan paling strategik. Jadi mengikut daripada laporan yang saya lihat bahawa tahun lalu Jabatan Audit Negara telah melaporkan kapal-kapal pengawal pantai Republik China dan Tentera Laut China telah menceroboh perairan Malaysia sebanyak 89 kali. Antaranya 2016 dan 2019. Jadi Ketua Audit Negara juga melaporkan Beijing tidak menghiraukan 5 nota bantahan diplomatik berhubung dengan pencerobohan. Jadi kau pergi sana, kau cakap Big Brother abang besar, boleh tak peduli. Aku nak datang, aku datang juga. Nah ini keadaannya. Jadi sebab itu kita memerlukan pimpinan yang tegas. Bukan tegas nak tumbuk, tapi pimpinan tahu bermain dengan cara diplomatik. Ini percaturan politik diplomatik ini berbeza saudara. Dia memerlukan orang yang tahu ada hubungan yang bukan hanya hubungan public relation, dia ada human relationships. Satu, bila disantuni orang hormat pada kita. Kalau setakat datang tegeh-hegeh buat press conference, panggil this my big brother, dia kata makanan aku lah. Kalau orang macam ni jadi pemimpin Malaysia, hancur kita.
Saudara, ini keadaannya. Sebab itu saya tengok satu lagi, jadi apa kenyataan daripada Panglima Tentera Udara itu bukan satu kenyataan yang boleh dipandang enteng. Kita must stay strong, kita mesti menggambarkan bahawa kita solid. Pimpinan negara kita solid, kita mempunyai kedaulatan yang jitu. Sebab ini kawasan perairan kita. Kan memang kita negeri kecil, kita mengaku kita bukan negeri besar macam Republik Rakyat China, kita bukan besar macam Thailand, kita bukan besar macam Indonesia. Tetapi tolong hormati bahawa kami adalah negara yang berdaulat. Kami negara yang merdeka. Kalau anda mau kami menghormati anda juga perlu menghormati kami. Jadi perkara itu mesti dilontarkan dalam hubungan diplomatik antarabangsa. Tapi kalau setakat ini Menteri Luar Negeri bercakap big brother ni orang gelak je. Inilah kesannya bila kita mempunyai menteri luar yang tak ada wibawa. Saya minta maaf lah sir. Wibawa sebagai pemimpin tak ada, hancur berkecai. Kita dulu mempunyai orang macam Datuk Hanif Ahmad. Kita menyebut macam orang Ghazali Syafi'i, Tengku Amar Taudin untuk menyebut beberapa nama. Dan orang ini begitu terkenal dan dihormati dan disanjung. Kita mempunyai Perdana Menteri macam Tun Razak. Ia boleh mewujudkan kawasan Zofan. Walaupun kita kecil, tetapi kita kata kita nak negara kita ASEAN ini, kawasan ini bebas daripada atomic bomb. Bebas daripada sebarang peperangan. This is what we mean. Jadi orang hormat pada kita. Walaupun kita kecil, tengok macam mana Turki dengan Israel. Macam mana you tengok di Jordan. King Abdullah, dia pergi bangsa-bangsa satu. Dia direct, dia bercakap. If you want me to respect you, you have to respect us. We Islam menghormati semua orang. Tidak pernah Islam mengajak peperangan. Tetapi jangan peperangi Islam. Memulakan peperangan dengan Islam, kita akan peperangi anda sampai habis. Wah, kelaslah dapat pemimpin macam itu. So we need a leader yang tu. Negara memerlukan pemimpin begitu. Sebab itu saya melihat dan juga kita perlukan pemimpin yang kalau dia rasa tak boleh bawa, dia letak jawatan. Perdana Menteri kalau rasa tak boleh bawa, letak jawatan. Kenapa tidak? Saya dah tengok, ini saya dapat kiriman daripada saudara Adnan Muhammad daripada laman penyokong UMNO. Dia kata Perdana Menteri Slovakia. Perdana Menteri Slovakia, dia terus kerana merasakan tanggungjawab dia gagal menguruskan COVID, dia letak jawatan, dia berhenti. Perdana Menteri Slovakia meletak jawatan kerana mengambil tanggungjawab di atas kegagalannya mengurus COVID. Perdana Menteri Itali turut meletak jawatan kerana mengambil tanggungjawab. Ramai rakyatnya mati. Kesan dapat serangan daripada virus corona. Begitu juga dengan Perdana Menteri Mongolia. Juga meletak jawatan. Naik pada Perdana Menteri yang baru. Mewujudkan satu cara baru. Pimpinan yang baru. Total lockdown. Hari ini Mongolia bebas daripada daripada virus corona. Rakyat sekarang dah bebas daripada virus. Daripada COVID-19. Tapi Perdana Menteri waktu COVID menyerang, dia tak dapat lagi, dia tak jawatan. Malahan, saudara, Perdana Menteri Nepal pun, dia bukan besar apa negara Nepal ni, tapi kerana kalah dalam undian di kalangan ahli-ahli parlimen, dan dia menghormati. Bila ahli-ahli parlimen tidak yakin cara dia menangani COVID-19 ini, maka hilang jawatan sebagai Perdana Menteri. Malahan keseluruhan ahli kabinet di negeri Perancis meletak jawatan kerana gagal mengambil tanggungjawab di atas kegagalan menguruskan COVID-19. Tapi di Malaysia dah beribu orang mati. Angka terus meningkat sejak daripada pilihan raya Sabah. Sepatutnya kesan dari pilihan raya Sabah disebabkan pilihan raya Sabah because of my desire in politics. Okey, tanggungjawab, aku berhenti. Ini tidak. Wujudkan perintah darurat untuk COVID-19. Tak juga kurang. Nah, sepatutnya berhentilah. Ini keadaannya. Malahan kita sebenarnya Malaysia hari ini adalah top 8 negara dengan jumlah kes harian COVID tertinggi di dunia. Di dunia, saudara. Bukan di ASEAN. Menjadi Johan ASEAN. Bukan Johan lompat lari. Bukan Johan bola sepak. Kita main bola sepak pun kalah juga semalam. 4-0 kena dengan UAE. Menjadi Johan ASEAN dalam kategori jumlah kes harian COVID terbanyak dan jumlah kes per kapita terbanyak. Kita juara ASEAN dalam jumlah kematian harian per kapita dengan 561 orang kehilangan nyawa hanya dalam tempoh seminggu.
Kita mecah rekod dengan mencatatkan 126 kematian sehari. Jadi kita harus menamatkan PKP ini. Jadi pimpinan kena berhentilah sepatutnya. Ekonomi terus mengunsur. You feel. Nak buat macam mana? Saya bukan kerana apa kita benci, tidak. Setiap orang bila berada di landasan kepimpinan, kalau merasa tak ada kemampuan, jujur pada diri, jujur pada rakyat. Jangan rakyat ini jadi galang ganti hanya untuk memenuhi kehendaknya, hanya untuk memenuhi kesenangan anda. Just because of your desire, untuk memenuhi kehendak rasa hati. Akulah Perdana Menteri, akulah menteri. Sepatutnya menteri-menteri kabinet pun kena tak jawatan. Because you have failed. Sebab 3 malam, 4 malam ni saya kata, belikan saya satu kementerian yang real perform sepanjang 2 tahun. Ataupun sepanjang kabinet Perikatan Nasional dibentuk. Give me one. Tak kisahlah sama ada datang daripada PAS ke, datang daripada PBN ke, daripada Keadilan ke, atau daripada UMNO. Give me one kementerian. Tak ada. Harapkan Kementerian Pertahanan. 16 kapal datang serang. Nasib baik tak hantar bom. 16 kapal terbang bukan kecil saudara. Dalam taktikal, sehingga kan Panglima Tentera Udara buat kenyataan. Begitu juga. Harapkan Menteri Luar Negeri fail, gagal segala-galanya. Pelaburan hancur. Mengharapkan pelabur. Mana ada? Yang ada pun lagi. Usahakan nak datang. Tapi bercakap orang negara okey. Nak harapkan Menteri Kewangan berhutang pandai. Rakyat terus sadai. Cakap banyak tak boleh. Kita tak punya kuasa. Kita tak ada undang-undang semua. What are you talking about? Ni kita siapa yang dapat menafikan saudara bahawa negara saat ini berada dalam keadaan yang amat parah. Sebab mana negara kita sekarang saudara? Tenang, parah. Walaupun kita lihat tentram sebab rakyat kita waraya, warga cita damai. Kita harmonis dan keamanan terpelihara. Kerana pasukan keselamatan kita, pasukan polis kita cekap. Kita dapat menangani. Tapi berapa lama boleh bertahan kalau keadaan terbiar begini? Berapa lama? Sebab semua sektor. Mampukah kita bertahan dengan situasi ekonomi? Bukan saja malap saudara. Malah kadang-kadang kita rasakan tidak ada cahaya di ujung terowong. Kemiskinan sudah menuju pada kepapaan. Rakyat sudah mula ramai yang akan jadi papa kedana. Sebab itu rakyat meminta-minta tolong. Tolonglah bagi kami sesuatu untuk hidup. Tolonglah kami, tolonglah bantu kami untuk meneruskan kehidupan ini. Kalau dalam keadaan meminta-minta menolong begini, mengalahkan pengemis. Seolah papa kedana. Pimpinan tak fikir. Hanya okey, nak B40. M60, biar. Ini keadaan. Perniagaan, rebus. Calon untuk menjadi muflis, bersepah-sepah di sana sini. Syarikat luntur. Jadi kadang-kadang gini, saudara, sebab itu saya katakan, kita memerlukan riset politik. Sudah sampai masanya sekarang ni. Kita mengadakan riset politik, kita minta supaya mudah-mudahanlah Parlimen boleh bersidang. Agar kita kena ingat bahawa kerajaan hari ini adalah kerajaan darurat. Kerajaan darurat adalah kerajaan direct oleh Yang Mulia Pertuan Agong. Jadi jangan kita menentang. Tak baik. Jangan kita mencela. Dan kita merayu. Agar Yang Mulia Tuanku segeralah melakukan perubahan sebab negara dalam keadaan cukup teruk sekarang ni. Kita merayu bahawa negara sekarang ini dalam keadaan yang mengelunsur ekonominya. Tidak ada harapan. Dan kita khawatir kalau bila ekonomi teruk, maka sudah pastilah jenayah akan meningkat. Jadi akhirnya rakyat sudah merasa dirinya tidak selamat. Ini masalah sebenarnya saudara. Sebab itu sekarang ni saya merasa keadaan amat mendesak. Dalam keadaan mendesak inilah kita perlu melakukan political research. Banyak orang bertanya, siapa calonnya untuk memimpin, untuk meneraju sementara, itu atau apa-apa, interim dan sebagainya. Saya melihat kalau saudara nak marah-marahlah kat saya. Untuk sekarang ini, takkan nak letak Dr. Mahathir. Takkan nak biarkan ini Tan Sri Muhyiddin. Siapa yang ada dalam kabinet tu yang boleh. Setengah, tapi setengah jangan marah dengan saya. Mungkin dalam mendengar ni mungkin daripada Parti Keadilan. Saya tidak menafikan kemampuan Dr. Zainal Ibrahim, tetapi ada kesenjangan, ada hikapnya nanti. Jadi yang saya nampak yang boleh menyantuni semua aspek. Ya, sebab kita ada pemimpin kita, Datuk Zahid Hamidi, Datuk Najib, tapi masing-masing masih lagi sedang berjuang. Kesan daripada pembicaraan terpilih
Dan mereka berdua ni dalam keadaan untuk memproses dan memperbetulkan diri, untuk membersihkan diri. So dalam keadaan waktu yang sedekat ini, we got no choice. Carilah seorang yang bersih. Dan saya melihat kalau ikut bersih, yang tidak ada KKN, tidak ada kronisme, tidak ada ini korupsi, tidak ada nepotisme, yang Muhammad Teguh Razali Hamzah. Dan kita kena lihat juga seorang ini boleh mampu untuk menarik keyakinan pelabur. This is the most important. Boleh untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang sedang gobak-gabik ni. Ekonomi kita sekarang ni sedang koyak-rabak. Dikerjakan oleh mereka sekarang ni. Dan sehingga kan dalam kantung negara pun tak tahulah ada lagi ke tak ada. So perlu ada pengisian balik. Dan dalam keadaan ekonomi begini, kita memerlukan seseorang yang pakar ekonomi. Dan we got no other choice. Jangan marahkan saya kalau lain tak ada Tengku Razali. Tidak, saya memberi pilihan supaya rakyat berfikir semua. Memang saya mengaku beliau usia. Dari segi usia memang not with his side. Tetapi gunakanlah sekadar waktu rotan ada ni. Jangan dah tak ada rotan besok baru nak cari akar. Saudara, saya khawatir lagi lama kita biarkan keadaan ekonomi betul merosot. Dan keadaan ni sekarang ekonomi perlu dipulihkan. Berkali-kali saya katakan, rakyat nak makan, rakyat nak hidup. Kalau bila makan dah tak ada, makanan dah tak ada, ekonomi terus bukan lagi malap, sudah hilang, maka akan berlaku berantakan. Untuk saat ini, kalau betul saya kata Datuk Najib ada kemampuan, Datuk Seri Zahid Hamidi ada kemampuan, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada kemampuan. Saya tidak menafikan. Tetapi masing-masing ada hikap untuk masa ini. Sebab kita perlu melakukan satu regeneration ataupun satu reset politik supaya landscape politik ini akan berubah. Tidak lagi kita mahu adanya baggage ataupun kronisme orang tu orang ni. Saya mungkin menyokong seseorang tu kerana mengharapkan kalau dia ni jadi Perdana Menteri, aku boleh jadi begini. Kalau dia ni jadi Perdana Menteri, aku boleh buat bisnes. Jangan, saya kena ketepikan semua tu. Kita duduk minta, okey, kalaulah ada keizinan tuanku, yang Muhammad Teguh Razali ada, bersama-sama, bukan seorang. Bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kepakarannya dulu memimpin Kementerian Kewangan, Datuk Seri Najib dulu jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid Hamidi dulu sebagai Timbalan Perdana Menteri, dan santuni bersama dengan parti-parti mana untuk interim untuk saat ini. Ya, untuk saat ini. Sementara kemudian bila dah kena okey, tetapi sudah ada landscape baru, sudah ada jajaran baru dalam politik di mana negara kita sudah ada satu landasan yang perlu diikuti. Jangan lupa saudara, selama ini apa yang kita lakukan sebelum Barisan Nasional kalah tertongging dikerjakan oleh Pakatan Harapan, jajaran itu diwujudkan political reset itu oleh Yang Almarhum Tun Abdul Razak. Tun Razak mewujudkan jadi ikutan. Cuma bila dipinda oleh Dr. Mahathir dalam sistem pensuasaan, maka rosak dia punya dasar ekonomi baru itu. Tapi kita masih ada lagi orang yang bersama-sama dengan Almarhum Tun dalam mencanai suasana ekonomi negara kita ni. Itu yang Muhammad Teguh Razali. Beliau masih mampu, boleh untuk melaksanakan supaya diperbaiki balik Petronas yang dah rosak. Tak rosak macam mana kalau dalam keadaan ada keuntungan terpaksa meminjam? Kena diperbetulkan balik. Macam mana Bank Bumi Putra yang dikerjakan oleh puak-puak yang daripada ini dasar pensuasaan. Kena diperbetulkan balik sistem-sistem jajaran ekonomi kita. Sekarang PNB-nya, ladang-ladang milik kita, Felda. Ini perlu pemulihan. Kita perlu pulihkan balik supaya yang nelayan dapat terus meneruskan kehidupan sebagai nelayan yang menjadi industri perikanan. Kalau pertanian, industri pertanian. Kalau perladangan, industri perladangan. Kalau petroleum, industri petroleum. Sebab waktu zaman Teguh Razali ini dah silakan satu dipakar, satu dipolisan untuk kita mengilang ataupun refine minyak-minyak ini untuk disuling untuk kegunaan kita. Tapi apa berlaku? Minyak daripada kita ni kita jual, lepas tu daripada luar kita beli minyak daripada jenis brand North Sea, kita suling di Singapura. Daripada negara Arab kita beli, masuk ke Singapura. Disuling di Singapura, keluar kena tax, masuk ke Malaysia kena tax, sampai pada kita ada tax. Dia 3-4 kali tax. Minyak yang kita pakai hari, petrol kita pakai ini daripada jenis brand North Sea, bukan minyak yang penghasilan kita. Penghasilan kita adalah daripada light sweet yang kita jual sebab mutunya tinggi. Dan biar Teguh Razali caturkan
Tak lama pun, setahun 2 tahun, insya-Allah. Dalam keadaan sekarang. Tetapi kalau dah teruk keadaannya, susahlah saudara. Seluar ni kalau dah singkat sangat, nak dipanjang pun tak boleh. Jawabnya kena potong sampai ke lutut lah, jadi seluar pendek. Bagi saya, dah sempit sangat, nak buat macam mana? Jawabnya, kunyuk-kunyuk jadi kain buruk. Jangan sampai ekonomi kita menjadi seperti kain buruk. Ekonomi kita masih mantap. Kita prasarana ekonomi kita masih okey. Apa yang diasaskan oleh Tun Razak, apa yang diwujudkan oleh Datuk Seri Najib, apa yang dilaksanakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Era masa itu, yes, negara ini dipimpin oleh Dr. Mahathir 22 tahun. Jangan kita nafikan. Tetapi benda dah rosak. Dalam kerosakan ini nak diperbaiki bukan senang. Saudara, untuk mewujudkan sesuatu bukan mudah, Datuk. Bukan mudah, saudara. Membina sebuah rumah kadang-kadang mengambil masa berbulan-bulan, bertahun. Tetapi untuk meruntuhkannya hanya memerlukan beberapa jam saja. Beberapa saat saja rumah boleh runtuh. Itulah ekonomi kita. Bertahun kita bina ekonomi kita. Daripada tahun 74. Selepas kita mencapai kemerdekaan, kita meneruskan. Tapi akhirnya runtuh. Dan sekarang ni, kerana kerangka masih ada, belum terbakar. Kita masih belum terbakar. So, apa yang kita perlukan? Orang macam yang Muhammad Mulia Tengku Razak Hamzah, bersama dengan Anwar Ibrahim, bersama dengan Datuk Seri Najib, bersama dengan Datuk Zahid Hamidi, dari segi politiknya sebagai Presiden Parti, bersama dengan parti-parti yang lain. Come, duduk. Kita santuni. Lain tak ada. Demi untuk negara kita. Rakyat mesti hidup mewah. Sebab negara kita ini negara yang makmur. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.